Firman Allah, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Dan bahawasanya kami, yakni jin itu, setengah daripada kami itu ada yang saleh. Dia kata jin ni, dia kata macam-macam. Ada jin saleh, jin yang beriman kepada Allah. Dan setengah daripada kami, daripada jin ni, tiada saleh. Sama macam orang. Ada baik, ada jahat. Ada beriman, ada kufur. Macam mana orang, macam itulah jin. Dia kata sama. Kemudian daripada dengar Quran itu, sama macam orang. Dengar Quran, dengar hadis, ada yang berubah, ada yang tak berubah. Jin pun sama. Dia pun dengar Quran, dia dengar hadis, ada yang berubah jadi elok, ada yang tak berubah. Macam mana manusia, macam itulah jin. Kunna tara'iqa qidada. Adalah kami, yakni jin itu, ada beberapa puak yang berlain-lain. Ada Muslim dan ada yang kafir. Dia kata. Tentang kalau tengok dalam tafsir Quran, dia cerita. Jin ni macam-macam. Dari segi beriman, tak beriman, Muslim, kafir, itu satu bab. Capacity dan kebolehan jin. Dia ada banyak riwayat cerita. Antaranya dia kata apa? Ada jin yang jenis boleh terbang. Tuan-tuan baca cerita Istana Balqis. Jin Ifrit bangkit kata depan Nabi Sulaiman, dia kata aku boleh bawa mai Istana Balqis di sini. Aku boleh bawa mai. Sebelum hang bangkit daripada tempat duduk tu, istana tu boleh ada di sini. Maksudnya apa? Itu keupayaan jin. Dia boleh pergi ambil bawa mai. Kalau duduk baru nak bangkit bangku, benda duduk ada depan. Itu kebolehan yang ada pada jin yang diceritakan dalam Quran. Ada jin yang boleh transform. Ini daripada banyak-banyak hadis saya ambil kesimpulan. Mereka ni pun jenis transformer juga. Dia boleh transform. Daripada rupa asal dia jin, dia boleh transform jadi ular. Ada hadis dia. Jin boleh transform jadi anjing. Jin boleh transform jadi rupa manusia. Dia jadi rupa manusia. Sebenarnya dia jin. Ini ada hadis dia. Ada jin dia jenis suka duduk tempat sunyi. Dia tak suka duduk tempat riuh rendah, hingar ini, tak mahu. Dia suka duduk tempat sunyi. Maka jin ni dia pergi mendiami di pulau. Yang pastinya bukan Pulau Pinang. Sebab Pulau Pinang hingar. Ni jin ni dia suka tempat sunyi, pulau yang tak ada orang duduk. Dia jumpa atas mana ke ada satu tempat dia pergi duduk, dia pergi berkampung di situ. Dia mencari tempat-tempat sunyi. Ada jin yang pilih untuk duduk di tempat yang tidak ada orang langsung. Ada. Bukan dekat sunyi saja ada. Memang tak ada manusia. Dia pergi duduk tu. Macam kita lah, kita ni. Macam-macam. Saya sembang dengan satu kawan non-Muslim. Dia highlight satu isu kat saya. Dia kata dia worry tengok keadaan rakyat Malaysia hari ini. Dia kata dia antara kaum tak mau nak jadi cantik. Dia kata dulu, dia kata kalau kita kenang balik tahun 70 dulu, kita berkawan. Dia tak ada masalah. Bangsa, ang Cina, ang India, aku Melayu, tak ada masalah. Boleh kawan. Dulu orang Melayu duduk di kampung, boleh panggil satu India bukan Islam, mai di rumah tolong giling rempah. Panggil mai di rumah suruh giling rempah. Biasa tengok batu giling. Berumur angguk lah. Mudah-mudahan wanita dia duduk tengok blender. Dulu ada giling rempah tuan-tuan. Ada satu syekh pula tajam batu pula boleh cari makan pula dulu. Lah mana nak cari? Semua batu tumpui lah. Tak ada orang nak pergi tajam lah. Dulu dia main pusing kolam kampung ni tu. Saya duduk sini lurang main. Tajam batu, tajam batu, tajam batu. Panggil. Main. Dia pun ada satu tool apa bag dia ni buka tu macamnya duk bagi tajam batu gilin tu. Layak lubang eh. Hak dua kerja tu bukan orang Islam. Hak mai tolong giling rempah. Depa champion, depa cara dia kaut apa dia tumpuk pup dia kaut dia tumpuk. Satu punya style lah dah. Dulu. Tapi hari ini dia kata jadi apa dalam masyarakat kita ni jadi satu hostile environment. Satu suasana yang hostile. Orang Melayu tengok orang bangsa lain lalu satu macam punya prejudis. Ingat macam-macam. Bukan semua orang bangsa tu jahat. Tak. Mereka tengok kita pun prejudis. Pasal apa jadi macam ni? Dia kata pula kat saya, dia kata kalau you tak percaya, you pergi pegang budak-budak lah ni, you pegang dia, on the spot, you suruh dia bagi lima nama kawan dia yang bukan orang Melayu. Dia pegang kita,
You bagi tahu 5 nama kawan Cina. Sebut. You teraba-raba nak cari, nak sebut. Pasal apa? Pasal dia tak berkawan dengan bangsa lain. Tak berkawan. Tak tahu nama. Hang sebut 5 nama kawan India hang, 5 nama. Tak boleh sebut. Mana tak berkawan. The same goes to mereka pun. Pegang budak mereka belakang, hang bagi 5 nama kawan Melayu. Lambat nak sebut. Dia nak cari, dia nak apa. Lambat. Pasal apa dia kata? Pasal kita jadi. Sedangkan Allah sebut dalam Quran. Suruh kita dia apa? Suruh kita berkawan. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tuhan kata kami jadikan manusia ni berpuak-puak berbangsa-bangsa, nak suruh apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal, berkawan. Tak jadi. Semua terbayar dengan prejudis. Akhirnya apa jadi? Jadi satu suasana yang tidak selesa. Bila dia beritahu kat kita, kita dengar betul. Pasal apa tak jadi macam dulu? Dulu boleh berkawan. Dulu boleh berkawan. Pasal apa hari ni tak boleh berkawan? Oh, kita kata dah, mereka yang jahat, mereka yang start. Mereka kata kita jahat, kita yang start. Pasal apa? Buruk sangka dan prejudis terlalu tebal dalam masyarakat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW dulu, Nabi ada hubungan baik dengan Yahudi Madinah. Ada hubungan baik. Soal mereka khianat, itu soal lain. Tidak semua orang Yahudi itu jahat. Tidak semua orang Yahudi itu baik. Berbaik-baik dengan yang baik daripada kalangan mereka. Bila terbukti mereka khianat, maka bermulalah episod kalau nak perang-perang. Tapi tidak dimulakan dengan berkawan, maka jadilah berbagai-bagai masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni yang dulu jadi sejak daripada zaman dulu sampailah ke zaman hari ini. Dia kata. Baik. Jin ni apa? Kerja dia duk timbulkan di antaranya hadis riwayat Ibn Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata apa? Manusia yang Allah buat di atas dunia ni, Allah bekalkan dia ni dengan satu qarin. Qarin maksudnya apa? Kawan yang mendampingi dia. Satu kawan minal jin dan satu kawan minal malaikah. Setiap orang kita ni, dia ada 2 unsur ni. Yang 2 unsur ni akan cuba untuk nak influence. Nak influence kita. Dia nak mempengaruhi kita. Kita nak jadi baik kan nak jadi jahat? Ni, 2 ni duk masuk. Kalau kita dengar qarin daripada malaikat, kita jadi baik. Tapi kalau kita dengar bisikan daripada qarin daripada jin, kita jadi jahat. 2 ni, penasihat yang duk nasihat kita ni. Kita nak jadi baik kan nak jadi jahat? Tengok hak mana yang kuat mempengaruhi kita. Nabi SAW kata, qalu, sahabat kata, wa iyyaka ya Rasulullah. Sahabat kata, Tuhan pun sama ke? Ada qarin malaikat dan ada qarin jin? Tuhan pun sama ke? Qal, kata Nabi, wa iyaya. Nabi kata, ya, saya pun sama. Nabi kata, saya pun ada bisikan yang tak elok dan saya pun ada bisikan yang baik. Dia kata, ada dua-dua ni. Walakin Allah a'anani alaih. Tapi saya, Nabi kata, Allah tolong saya. Allah tolong saya. Fala ya'muruni illa bihaq. Sentiasa yang duk cakap kat saya ni benda yang baik-baik. Kita ni pun bila dia main ni kita boleh tahu. Kalau dia duk main bisikan jahat tu, astagfirullahalazim. Ini bisikan jahat. No, saya tak akan ikut. Bila dia main bisikan baik, Masya Allah. Ini menepati agama. Quran, hadis kata macam ni, insya Allah kita ikut. Dia bagi garis panduan macam tu. Hati-hati dengan jin ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitru ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi kata apa? Nabi kata yang menghalang antara jin dengan aurat manusia apabila masuk bilik air ialah apabila kita kata bismillah. Kita dah masuk bilik air hari-hari. Sehari berapa kali kita masuk bilik air. Siapa nak masuk bilik air dia sebut bismillah. Allah pelihara dia. Jin tak boleh tengok aurat dia. Jin tak boleh tengok aurat dia di dalam bilik air. Sama macam hadis cerita apa? Kita malam bila nak tidur. Last bila kita nak tidur, kita tutup pintu kunci tu. Nabi kata apa? Sebut bismillah. Pak kunci. Allah akan protect rumah kita. Simple dia.
As simple as ABC. Senang aja. Bila kita last nak tutup pintu, nak lock, nak tidur malam. Bismillah. Dengan nama Allah. Pak kunci. Allah kata dia akan jaga rumah kita. Senang. Malam ni kita akan buat. Malam esok kita nanti lupa. Kita lagu tu lah. Kita dengar ni. Oh, okey. Saat lagi balik. Semua orang ni. Bismillah. Selamat. So lupa. Minggu depan pula aku teringat balik. Aku lupa malam dah tak bismillah ni. Bismillah. Terlupa balik. Benda tu sementara dia nak jadi amalan. Macam mana kita duk baca hadis cerita kata apa? Nabi SAW bila nak tidur, dia nanti baca Qul huwallah. Dia nanti baca Qul a'udzu birabbil falaq. Dia nanti baca Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu dia nanti sapu seluruh badan dia. Mana tempat yang boleh sampai tangan dia akan sapu. Waktu Nabi sakit kuat menjelang wafat Nabi, Aisyah tolong angkat tangan Nabi. Nabi baca. Lepas tu Aisyah bantu untuk sapu takat mana yang boleh sampai. Nabi tidak tinggal amalan sebelum tidur. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi tidak pernah tinggal. Kita dengar, malam ni kita nanti baca. Malam esok kita nanti baca, malam lusa tak baca. Terlupa. Sehinggalah benda tu dia sebati dengan kita. Kita tidak akan boleh tidur melainkan setelah kita buat benda tu. Jangan cakap tentang baca surah Al-Mulk. Tu berat sangat. 3 kol ni pun tak lepas. Ni hadut main mengaji ni. 3 kol pun tak lepas. Al-Mulk memang loop. Memang loop. Ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu senang betul ya. Lena dah. Tak ada habis. Baru ayat 1. Right. Dia tak boleh pi. Pasal apa? Karin hak jin tadi. Pegang pelupuk mata dia duduk rendah bagi turun, bagi lena pun cepat-cepat. Lena. Ada seorang tanya saya, dia kata, Ustaz, saya tak tahu dia buat macam mana. Dia kata, pasal apa? Saya, bila baca Quran, dia kata, dia tak tahu lepas pergi mana. Sedang balik. Sampai tengah ayat mana, gostan balik. Baca lain, baru dia main 3 baris, lepas tu dia tak tahu apa yang mana, gostan balik. Kira last sekali, kira 3 baris tu ya. Dia tak boleh pergi. Dia loop. Dia tak ada nak habis. Muka pun tak ada. 3 dia loop. Tapi kalau tengok Netflix, sampai khatam satu cerita. Dia spotlight cantik. Demikianlah teruk kita ni. Kadang-kadang jin tak ada buat apa pun. Kita tu dah jadi jin dah. Kita memang tak boleh buat apa dah. Jadi Nabi SAW duk baca surah Al-Jin, duk bagi kenai jin, tak apa. Nabi hafal pula kuat atas lagi. Nabi kata apa? Nak masuk pancung, Bismillah. Masuk. Dalam satu hadis lain, Nabi kata apa? Baca a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'ith. Aku minta berlindung dengan Allah daripada al-khubthi. Khubthi dia apa dia? Setan jantan. Jin jantan. Wal khaba'ith. Dan juga jin betina. Baca lagu tu. Pasal apa? Pasal nak jaga kita waktu kita duduk di dalam tandas. Baca. Nak hafal a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'is, panjang sangat. Saat baca khubsi, saat baca khubusi, saat payah, bismillah cukup. Itu pun tak apa dah. Itu pun hadis Nabi, itu pun juga mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia main pula ni nak cerita hal ehwal jin ni. Sebuah hadis daripada Ibni Abbas radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya bunuh al-hayat. Hayat ni apa dia? Ulang. Jumpa ulang mau bunuh. Nabi kata, wa yaqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakahunna khasyah atau makhafata ta'thir falaysa minna. Nabi kata barang siapa yang jumpa ulang, dia tak mau bunuh ulang kerana takut macam-macam, dia kata dia bukan daripada kalangan kami. Anjuran suruh bunuh ulang ni. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, innal jan masikhul jin. Ibnu Abbas kata ular itu adalah jelmaan jin. Kama musiqat al-qiradah min Bani Israel. Seperti mana dulu Allah pernah ubah Bani Israel daripada rupa manusia, Allah ubah bagi jadi qirdun, bagi jadi monyet. Ini yang leceh buat lagu tu.
Allah ubah Bani Israel daripada manusia dia buat lagu tu. Kawan depan kata apa? Ulang. Ulang apa? Qiradah monyet. Tak ada ustaz buat lagu tu. Silap. Seperti mana Bani Israel Allah pernah ubah mereka bagi jadi monyet, macam itulah jin boleh berubah bagi jadi ulang. Hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Demi pula satu hadis Nabi kata apa? Daripada Abi Lubabah, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang bunuh ular sebarangan. Sekiranya ulang itu masuk rumah. Ulang kalau di luar bunuh. Tapi kalau hak masuk dalam rumah, jangan dandan pi bedai. Nabi kata dia ada cara dia dulu. Cara dia yang pertama apa dia? Kalau sekiranya ulang tu ulang berbisa. Ulang bisa. Ulang senduk, ulang kapak, ulang berbisa. Yang ulang-ulang ni boleh menyebabkan penglihatan mata jadi buta kalau kena sembur dengan venom dia tu. Ataupun yang apabila kena patuk, perempuan mengandung boleh gugur kandungan. Macam tu punya bisa. Dia nak abang ulang bisa. Kalau ulang bisa, bunuh. Kalau ulang bukan ulang bisa, jangan bunuh lagi. Sebaliknya apa? Dia bagi pula garis panduan di dalam hadis lain. Dia kata apa? An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bil Madinah nafaran minal jin qad aslamu. Nabi kata di Madinah dulu ada sekumpulan jin yang dah masuk Islam. Faman ra'a syai'an min hadhihi al-awamir falyu'dhinhu thalathan. Nabi kata kalau sekiranya ulang ni masuk dalam rumah, suruh dia keluar 3 kali. Kalau dalam rumah. Kalau luar pada rumah, kata. Kalau masuk dalam rumah, suruh keluar 3 kali. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Katalah nak cakap dalam bahasa apa pun. Tengok ulang yang masuk ni, you get out. Sekali. Syekh, get out. 2 kali. Keluar. 3 kali, tak keluar juga, balun. Katok, pergi mati. Ada sebahagian ulama pula pergi kata apa? 3 hari, dia kata. Kacau. Tapi itu salah satu pendapat di kalangan ulama. Hadi kacau. Kata dia, keluar. Esok pula suruh. Esok mai tengok anak mati dah 2 orang. Kena. Kan? Jadi di kalangan ulama hadis kata bukan 3 hari. 3 kali. Dia kata. Pasal lah hadis dia tak sebut 3 hari ke 3 kali. Dia kata salasan. 3. Dia kata. 3 tu apa? Ada yang pergi bagi kata 3 hari tu. Bukan. Kalau ulang ni bahaya, suruh dia keluar 1, suruh dia keluar 2, amaran yang ketiga keluar, tak nak katok lah. Jangan tunggu 3 hari. Okey? Dia kata begitu. Kalau sekiranya kata dekat dia keluar, tengok dia keluar. Itu adalah jelmaan jin. Tapi kalau kata keluar, get out, ukhruj. 3 bahasa dia bagi. Keluar. Tak faham. Kok dia ni jin orang putih kot. Dia mengaji sekolah orang putih ke apa kan. Saint Xavier punya budak ke apa kan dulu. Kan? Kata dia, get out. Tak keluar juga. Ini Al-Masyhur dulu kot mengaji Al-Masyhur Arab ke apa. Ukhruj. Bagi bahasa Arab pula. 3 bahasa dia tak faham. Pelepasnya orang naik di belakang dia kata. 3 kali. Hadis dia kata apa? 3 kali suruh dia keluar. Tak keluar, kata. Kalau kata dekat dia keluar. Itu adalah jelmaan jin. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Begitulah garis panduan yang agama bagi tentang benda-benda ni. Sebab satu hadis riwayat daripada Abu Daud, hadis sahih. Riwayat daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia kata, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna nuridu an naknusa Zamzam. Satu hari sahabat Nabi pergi jumpa Nabi, depa minta izin dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami nak pergi bersihkan, nak pergi clear telaga Zamzam. Dulu telaga Zamzam boleh akses masuk. Sampai dah tahun 80-an boleh lagi. Boleh lagi. Dia ada satu tangga turun pergi, boleh jumpa telaga di bawah tu. Lah dia tutup habis cover dah, tak pergi lah. Dulu boleh. Zaman Nabi lagi-lagi lah telaga duk nampak. Inna nuridu an naknusa Zamzam. Sahabat pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami nak clear, nak bersihkan telaga Zamzam. Wa inna fiha min hadhil jinnan. Dia beritahu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada ulang-ulang kecil di telaga Zamzam ni. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihinna. Ini sebab tak duduk dalam rumah, duduk di luar. Nabi kata bunuh dulu ulang-ulang tu semua. Bersihkan telaga tu.
Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Ulang ni kadang-kadang dia adalah jelmaan jin. Kalau ditemui ulang ni luar pada rumah, terus bunuh. Itu kesimpulan dia. Tapi kalau ditemui ulang ni masuk dalam rumah dan ulang tu ulang berbisa, bunuh. Tapi kalau ditemui ulang tu dalam rumah dan dia bukan ulang yang berbisa, suruh dia keluar 3 kali. Kalau suruh dia keluar sekali atau 2 kali dia keluar, itu adalah jelmaan jin. Tapi kalau 3 kali suruh dia tak mau keluar juga, bunuh dia. Itu kesimpulan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.